Salam sejahtera, saya Yogesana Akiraju, nombor metrik 276729. Okey, untuk hari ini kita akan untuk penugasan individu Perlembagaan Malaysia GMGA 2013. Saya telah memilih tajuk isu pilihan raya di Malaysia. Okey, kita akan membincangkan tentang isu yang timbul dan pilihan raya itu sendiri sebagai satu pilihan demokrasi, satu demokrasi yang diamalkan di Malaysia sejak sekian lama lagi, sejak daripada kita merdeka lagi. Okey, kita masuk ke dalam tajuk. Okey, pilihan raya sebagai telah diperkenalkan sejak sebelum merdeka lagi, iaitu pada tahun 1955. Pada masa itu telah diadakan satu pilihan raya, pemilihan umum, dikenali juga sebagai pemilihan umum yang telah dijalankan buat pertama kalinya di Malaysia, yang dahulunya lah dikenali sebagai Tanah Melayu, iaitu sebelum merdeka. Okey, lepas tu Malaysia sebagai sebuah negara yang mempraktikkan demokrasi berparlimen, dia sebagai sebuah negara dia wajib mengadakan pemilihan umum setiap 5 tahun. Maknanya 5 tahun sekali, giliran orang lain pula. Nanti dia akan tukar, siapa yang dapat undi terbanyak, siapa yang dipilih oleh rakyat, dia akan menjadi kerajaan lah untuk masa tu. Okey, lepas tu rakyat juga percaya dengan memilih ketua melalui pilihan raya ni, dia lebih tepat, calon tu lebih tepat untuk menjadi ketua mereka, wakil mereka dalam peringkat negara untuk menguruskan isu-isu tertentu. Tapi kita lihat telah timbul beberapa isu sejak bermulanya pilihan raya. Bukan sekat buat masa ini saja, tapi sebelum ni pun memang ada banyak isu. Sebelum ni kita pernah lihat dan kita pernah melalui benda-benda tu semua. Okey, seterusnya Suruhan Pilihan Raya, Suruhanjaya Pilihan Raya, juga dikenali sebagai SPR, dia telah ditubuhkan untuk menguruskan dia menguruskan sepenuhnya A sampai Z. Dia akan memulakan kertas kerja sampailah kita dapat kerajaan yang baru, pemenang pilihan raya. Yang seterusnya akan menubuhkan satu kerajaan yang baru yang dipilih oleh rakyat. Okey. Dia ada dua jenis pilihan raya yang dijalankan di Malaysia. Jadi kita akan tengok dululah apa tu pilihan raya di dalam Malaysia. Pilihan raya ni dua jenis. Satu, pilihan raya umum yang di mana ia akan diadakan setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun dia mesti diadakan. Macam saya cakap tadi. Satu lagi pilihan raya kecil. Okey, bagi pilihan raya kecil ni, dia akan diadakan sekiranya kerusi yang diwakili oleh seseorang wakil rakyat tu dia jadi kosong. Maknanya dia jadi kosong tu tidak disangka lah. Boleh dikatakan akibat kematian, akibat letak jawatan, mungkin orang tu letak jawatan, wakil tu letak jawatan, ataupun dilucukan jawatan oleh parti yang diwakili. Jadi benda ni boleh menyebabkan kursi yang disandang tu jadi kosong. Dan pilihan raya kecil dia akan diadakan lah untuk untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pihak tersebut. Okey, untuk kedua-dua pilihan raya ni akan diuruskan sepenuhnya oleh SPR, pihak SPR yang akan menguruskan pilihan raya ni, dua-dua ni. Okey, sama ada isu timbul semasa ke ataupun selepas pilihan raya ke, semuanya akan dikendalikan oleh pihak SPR. Semasa pilihan raya, sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya. Tiga-tiga ni memang akan dikendalikan oleh sebarang statement ke apa berkaitan dengan pilihan raya ni, semua akan diuruskan oleh pihak SPR. Okey,
Lepas tu untuk elemen dan lain-lain yang berkaitan, struktur, dimensi, elemen dan lain-lain yang berkaitan ni, okey, saya akan terangkan juga. SPR bertanggungjawab untuk mendaftar pengundi-pengundi baru yang layak untuk pemilihan umum yang seterusnya. Dia akan buat benda ni untuk sepanjang tahun. Maknanya katakanlah dia akan adakan satu pemilihan umum PRU pada tahun 2023. Okey. Pada tahun sebelum-sebelum ni ataupun pada tahun yang berkenaan 2023 sampailah tarikh undi tu, pihak SPR dia akan jalankan pendaftaran. Dia akan jalankan pendaftaran baru. Dia akan menyema pengundi-pengundi yang telah berdaftar. Lepas tu dia akan menanda sempadan pilihan raya. Menanda sempadan ni dia akan buat setiap 8 ke 10 tahun. 8 ke 10 tahun untuk kawasan-kawasan tertentu lah, atas sebab-sebab yang tertentu. Okey. Pelaksanaan di Malaysia ni, macam mana benda ni dilaksanakan di Malaysia? Okey, kita tengok dulu masa pengunduran tentera penjajah dulu dari Malaysia. Masa tu lepas daripada Perang Dunia Kedua, lepas pihak penjajah keluar daripada tanah Melayu, maka tertubuhnya parti-parti untuk memperjuangkan kemerdekaan di Malaysia. Masa tu kita tak merdeka lagi. Jadi masa tu parti-parti ni telah membawa benda ni ke hadapan dan mahu memperjuangkan kemerdekaan warga negara Malaysia pada masa tu. Okey, bagi memudahkan pengurusan pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal pada masa itu, asasnya untuk sebagai garis panduan kepada pihak SPR, Suruhan Pilihan Raya Malaysia, dan juga sebagai rujukan kepada pihak tersebut. Dia juga bertindak sebagai rujukan apa yang patut dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, macam mana cara undi, macam mana cara pengiraan undi, semua telah ditetapkan dalam tu. Okey. Peraturan dan undang-undang ni juga berubah sejak kebelakangan ya. Kita pernah lihat benda ni pernah terjadi dan kita pernah lihat sendiri. Macam isu inilah isu yang dibincangkan sebenarnya. Okey, isu ni adalah beberapa kita pernah lalui ya. Untuk saya dah lalui 3 pilihan raya bagi dalam perkhidmatan saya lah. Saya dah tengok kalau yang ni ketiga lah. Kalau yang akan datang ni saya sudah tengok 2 pilihan raya. Okey, kedua-dua ni saya dah tengok banyak isu. Macam masalah pengiraan undi, masalah pemilih tidak didaftar, lepas didaftar dia tidak boleh diundi, macam-macam masalah. Saya akan terangkan beberapa sajalah sebab kita kesuntukan masa ni. Jadi yang pertama lah, yang umur yang ditetapkan yang terbaru ni, umur pengundi baru yang ditetapkan berumur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun ni dilihat tidak seberapa pengalaman dalam isu-isu politik dan isu-isu dalam negara. Jadi dia orang budak baru lepasan sekolah. Jadi pemilih muda ni dia orang senang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat sesuatu perkara. Mudah sangat untuk dieksploitasi dan digunakan untuk sesuatu yang dirancang. Itu maksud saya. Jadi untuk ni, isu ni perlu dipandang Jadi boleh dinaikkan usia untuk mereka mendapat lebih banyak pengalaman di luar sana lepas daripada tamat alam persekolahan. Okey, isu yang seterusnya, penyertaan rakyat yang agak kurang sejak kebelakangan ni. Kita dah lihat sejak kebelakangan ni banyak kita lihat penyertaan rakyat agak kurang dalam pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Ini disebabkan mungkin juga disebabkan oleh isu-isu politik yang kita lihat dalam negara kita pada
pada masa-masa ni kita pernah lihat ada yang keluar parti, ada yang tukar parti. Jadi benda ni semua kena dipandang serius oleh PSPR lah, untuk mengadakan betapa kempen kesedaran boleh diadakan untuk kesedaran rakyat betapa pentingnya keluar mengundi. Kita memang penting undi kita untuk negara kita. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, benda ni akan menukar apa yang kita mau lihat. Perubahan, dia akan membawa perubahan yang kita mau melihat. Kita boleh pilih ketua yang lebih layak daripada yang tidak layak. Kita pernah lihat, kita boleh lihat isu-isu yang timbul sejak kebelakangan ni. Jadi SPR perlu memandang perkara ni lebih serius lah untuk menambah baik. Okey. Yang terakhirnya, sistem demokrasi ini dilihat sebagai sistem yang amat penting supaya semua kaum yang berada di negara ni untuk menikmati hak yang sama rata dari segi undang-undang. PSPR juga berperanan untuk memberi pendedahan dan pengurusan sistem demokrasi supaya boleh menangani apa-apa isu yang timbul. Kita kena bagi pendedahan kepada mereka. Jadi last undang-undang dan peraturan yang berkaitan pilihan raya juga boleh ditambah baik, patut ditambah baik mengikut peredaran masa supaya menggunakan pelibatan pihak yang berkepentingan dalam proses penting bagi negara Malaysia kita ni. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.